untuk pembentangan. Okey, boleh dengar suara ke? Clear? Boleh, clear. Boleh, okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Nakiin dan Puan Hajah Nur Hasiah dan juga kepada rakan-rakan guru. Okey, untuk hari ini saya Nur Haslinda binti Ahmad Ruslan daripada kumpulan SD1 ambilan CU 2020. Saya akan membentangkan tentang refleksi pertengahan praktikum. Okey, saya merupakan di bawah seliaan Puan Ros Adila binti Ismail. Saya option sejarah. Seperti yang kita tahu, majoriti adalah pelajar sejarah. Terdapat 4 kelas yang saya ajar, iaitu tahun 4 dan tahun 5 sahaja. 4 Anggerik, 4 Alamanda, 5 Ansana, 5 Akasia. Di Sekolah Seri Petaling ini terdapat kelas perdana dan DLP, iaitu Dual Language Program. 4 Anggerik merupakan kelas DLP, manakala 4 Alamanda merupakan kelas perdana, 5 Ansana dan 5 Akasia merupakan kelas DLP, Dual Language Program. Okey, yang seterusnya ialah saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Seri Petaling. Sekolah Seri Petaling merupakan sekolah berprestasi tinggi, merupakan salah satu sekolah SBP di negeri Selangor. Terdapat 2 sesi di Sekolah Seri Petaling, iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Saya adalah cikgu sesi pagi untuk mengajar tahun 4, 5, 6 dan juga sesi petang ialah tahap 1 ialah murid tahun 1, 2 dan 3. Sekolah Seri Petaling ini terletak di Petaling Jaya, Seksyen 12. Okey, yang seterusnya ialah terdapat seramai 68 orang guru, terdiri daripada 24 orang guru lelaki, 44 orang guru perempuan termasuk guru pagi dan petang. Yang seterusnya ialah pada tahun ini jumlah murid ialah 973 orang. Sekolah Seri Petaling ini merupakan antara sekolah yang lama sebab tu kita ada 2 sesi pagi dan sesi petang yang mereka berkongsi kelas. Ini adalah antara gambar-gambar Sekolah Seri Petaling. Sekolah Seri Petaling yang ni adalah pintu hadapan ataupun pintu utama. Gambar yang kedua ni adalah contoh kelas, antara kelas yang mendapat keistimewaan penghawa dingin sebab ini merupakan sponsor daripada ibu bapa. Hashtag yang kita selalu gunakan untuk Sekolah Seri Petaling iaitu SSP di hati. Ini adalah mural SK Seri Petaling yang merupakan tonggak utama lah bila kita masuk pagar utama. Biasanya pelawat akan nampak bangunan ni. Okey, yang seterusnya ialah pengetahuan dan kemahiran sedia ada. Yang pertama ialah pengurusan bilik darjah. Maksudnya pengetahuan yang saya belajar di IPG, saya dapat tahu pengurusan dalam menguruskan murid. Contohnya dalam subjek sejarah, kita ada mengajar murid yang lemah dan murid yang pandai, kelas pertama dan kelas terakhir. So, guru kena melaksanakan aktiviti yang berbeza mengikut keupayaan murid. Okey, yang seterusnya ialah teknik tumpuan. Teknik tumpuan ni ialah guru perlu menyediakan sesuatu bahan yang menarik aktiviti yang dapat menarik minat murid. Contohnya video atau gambar yang berwarna dan juga apa yang saya aplikasikan dalam PDPC ialah saya cuba mengingat nama-nama murid. Sebab murid ni bila kita ingat nama dia, mereka rasa lain. Mereka rasa macam, oh cikgu ingat nama dia. So bila kelas tu, contohnya kelas sejarah, kita jumpa sekali seminggu je murid. Tapi kita cuba juga ingat nama murid tu walaupun nama pendek. Kita berasa lagi dekat dengan murid bila kita cuba ingat nama murid walaupun nama pendek. Okey, yang seterusnya ialah penyediaan rancangan pengajaran harian. Dalam semester kedua kita ada diberikan taklimat tentang penyediaan rancangan pengajaran harian. Seperti yang kita tahu, sejarah ada elemen KPS yang berbeza daripada RPH subjek lain.
Yang seterusnya ialah aplikasi konsep peneguhan iaitu memberi ganjaran. Biasanya murid yang mendapat markah tertinggi, saya akan memberikan ganjaran sekiranya kelas PDPC bersemuka, saya akan memberikan ganjaran seperti coklat ataupun kita cuba belanja air. So daripada situ walaupun hadiah tu murah, tapi bila seorang guru memberikan ganjaran, murid ni dia mudah berasa seronok, dia suka. Yang terakhir sekali ialah penyediaan kertas kerja. Seperti yang kita tahu, semester pertama kita ada belajar pengurusan kurikulum, co-kurikulum. Daripada kelas tu saya belajar, yang ni saya boleh aplikasikan semasa praktikal. Sekiranya ada program, saya ditugaskan terutama sebagai setiausaha perlu menyediakan kertas kerja. Contohnya kertas kerja program kemerdekaan yang biasa kita sambut pada setiap bulan Ogos. Yang seterusnya ialah pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi. Yang pertama ialah pengajaran nombor baru. Seperti yang kita tahu, semasa kita mendapat penempatan dan praktikum semasa musim pandemik COVID, kerajaan kerajaan membuat penggiliran antara murid tahun 3, 4 dan 5 yang mana guru perlu melakukan dua kerja, pengajaran secara PDPC dan PDPR. Sekiranya kelas diadakan secara PDPC, kita perlu mengajar secara bersemuka di dalam kelas menggunakan buku atau bahan-bahan yang boleh menarik minat mereka. Sekiranya PDPR, biasanya sejarah saya akan memberikan kerja secara online sebab senang untuk kita menilai murid-murid kebolehan mereka. So daripada situlah kita boleh tengok siapa pelajar atau murid yang selalu sentiasa menyertai kelas PDPR sejarah kita. Okey, yang seterusnya ialah kawalan kelas secara atas talian. Yang ni pernah terjadi kepada saya bila kita kelas PDPC bersemuka di suasana dia lain dengan kelas online. Bila kelas online kita kena mengawal budak-budak. Contohnya ada mic yang tak mute, ada kelas sejarah saya pernah ajar tu, bila murid saya tengah belajar tiba-tiba ada adik dia datang bogel dekat belakang sebab dia daripada toilet. So maksudnya ada gangguan. So benda-benda macam ni, kawalan kelas secara atas talian saya kena kontrol sebagai guru. Ada setengah murid tu mereka bila di kelas bersemuka mereka aktif, tapi bila kelas secara atas talian mereka lebih pasif. Okey, yang seterusnya ialah aplikasi lembaran kerja nombor baharu. Contohnya lembaran kerja nombor baharu ni maksudnya kita menggunakan aplikasi seperti Kahoot, Google Form ataupun menggunakan Bluecard. Yang seterusnya ialah pengetahuan yang saya dapat menguruskan aktiviti atau program. Sebab menguruskan aktiviti program memerlukan banyak SOP, terutama sekarang kita di dalam musim pandemik. Kita perlu mengadakan program mengikut SOP seperti penjarakan sosial 1 meter antara murid ataupun bahu ke bahu dalam 1 meter. Okey, yang seterusnya ialah komunikasi dengan ibu bapa. Sekolah seri petali ni kebanyakan parents adalah golongan T20. So mereka ni lebih suka komplain lah dalam bahasa mudah, tapi saya dapat mengatasi masalah ni sebab setakat saya mengajar saya tidak menerima sebarang komplain sebab saya akan pastikan murid faham apa yang saya ajar walaupun tidak banyak tugasan yang diberikan, kerana objektif saya mengajar ni adalah supaya budak faham dan mencapai objektif pembelajaran. Okey, yang seterusnya ialah ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Yang pertama ialah penggunaan PowerPoint sebagai lembaran kerja. Seperti saya bagi tahu, murid SK Seri Petali ni menggunakan golongan T20, menyediakan laptop, tablet tu tidak menjadi masalah. Mereka tidak mempunyai masalah internet, ada penggunaan TMK semasa di rumah. So saya menggunakan peluang ni untuk menggunakan PowerPoint dalam Google sebagai lembaran kerja. Saya menyediakan asas sahaja. Mereka perlu menggunakan PowerPoint mengikut kreativiti, merikutkan gaya kreativiti dengan pasilan slide PowerPoint yang menarik dan mereka perlu membentangkan kepada saya di dalam kelas. Aktiviti ni adalah contoh antara salah seorang student pelajar saya Empat Ansana berkenaan dengan tajuk sejarah tahun 4, saya dan keluarga. Yang kedua ialah Google Form.
Penilaian ini penilaian murid berdasarkan pemahaman masing-masing dan untuk mengetahui tahap penguasaan murid. Seperti yang kita tahu, Google Form ni sangat memudahkan kerja guru sebab kita boleh tahu terus berapa markah yang diperolehi setelah mereka menjawab semua soalan. Google Form ni sangat senanglah, terutama sekali kita boleh sentiasa trace atau sentiasa tahu perkembangan pembelajaran murid-murid, kelemahan mereka. Yang ketiga ialah e-sijil. Ini merupakan penghargaan kepada murid dapat meningkatkan motivasi murid-murid. Contohnya daripada slide PowerPoint yang saya tugaskan kepada murid, sekiranya mereka menghasilkan slide menarik, mereka boleh diberikan CJ dan juga saya akan memberikan kuis selepas selesai semua topik pembelajaran yang diajar. Mereka akan diberikan satu pautan link melalui Google Form. Yang ni sekiranya mereka mencapai tahap-tahap tertentu, contohnya soalan ada 10, mereka berjaya menjawab 8 ke atas, mereka automatik akan diberikan CJ melalui email. Ini adalah contohlah CJ yang saya pernah buat. Yang keempat ialah penggunaan Bluecard. Yang ni ialah ni antara merupakan kegemaran murid tahun 4 kelas pertama, menggalakkan persaingan antara murid. Murid juga perlu menjawab dan mendapat skor tertinggi berdasarkan masa yang ditetapkan. Contohnya Bluecard ni saya ada buat Laksamana Hang Tuah, ni merupakan sejarah tahun 4. Bahasa kebangsaan ialah sejarah tahun 5. Rukun negara ni ialah sejarah tahun 6. Murid diberikan pilihan untuk menggunakan Bluecard sama ada game mode, sama ada Gold Quest, Cry to Hack, tapi majoriti murid mereka suka menggunakan Cry to Hack. Cry to Hack ni mereka perlu meneka password kawan-kawan mereka, sekiranya dapat betul, mereka boleh curi mata atau points lah daripada kawan mereka. Yang ni biasa saya tetapkan selama 7 minit. Siapa yang dapat tertinggi, kita akan ada seorang pemenang untuk aktiviti ni. Ni biasa kegemaran murid-murid lah. Mereka sangat suka. Bila kelas PDPC mereka tanya, cikgu bila nak buat Bluecard? Ni antara yang saya selalu gunakan lah sewaktu kelas. Yang seterusnya ialah pendapat, ulasan dan reaksi terhadap pengalaman berpraktikum. Yang pertama sekali ialah meningkatkan cara pengajaran, pair sharing dengan guru yang berpengalaman. Di sekolah saya mereka ada pair sharing, maksudnya saya akan diletakkan bersama guru yang berpengalaman dalam mengajar subjek sejarah. Contohnya kita ada pair sharing dengan ketua panitia. Maksudnya daripada beliau, orang yang lebih lama daripada saya boleh mengambil cara pengajaran yang paling senang atau mana-mana yang bersesuaian mengikut keupayaan murid lah. Yang seterusnya ialah guru dan pihak pentadbir yang sangat membantu. Yang ni guru-guru sekiranya saya ada masalah apa-apa yang tidak faham, sebab masa mula-mula posting tu dengan praktikum sekali banyak yang kita tidak tahu, guru dan pihak pentadbir sangat membantu dalam memberikan penjelasan sekiranya saya tidak memahami. Yang terakhir sekali ialah penggunaan data studio untuk penyimpanan fail panitia. SK Serpentala ni kita banyak menggunakan penyimpanan fail secara digital. Contohnya yang terbaru, penggunaan data studio. Dalam fail panitia kita akan masukkan setiap minit mesyuarat dalam data studio. Yang kedua, kita gunakan e-HRPH lah. Kita gunakan secara digital. Kita tak perlu print kertas lagi ataupun letak dalam fail. Masalah yang dihadapi, yang pertama ialah penggunaan TMK yang terhad, projektor telah rosak. Kebanyakan di sekolah tu ada projektor, maksudnya yang lama, yang dah berkarat, yang dah buruk lah, tapi tidak berfungsi. Ni adalah antara masalah kebanyakan di sekolah. Kita ada benda tu tapi rosak tak boleh guna. Sini guru perlu menyediakan projektor secara persendirian lah atau melalui panitia masing-masing. Penggunaan TMK yang terhad. Yang seterusnya ialah perkongsian kelas menyebabkan kelas kotor. Seperti yang saya bagi tahu, SK Seri Petali ni murid berkongsi kelas. Contohnya tahun 3 berkongsi dengan tahun 6, tahun 2 dengan kelas tahun 5, tahun 1 dan kelas tahun 4.
Contohnya bila kelas pagi, saya akan suruh murid bersihkan kelas dulu sebelum kita mulakan kelas. Tapi bila sebelah petang, bila murid petang lepas makan apa tidak sapu kelas apa semua, kelas pagi keesokan tu akan jadi kotor. Itu adalah antara masalah yang selalu dihadapi. Yang ketiga ialah kebanyakan murid menggunakan bahasa Inggeris sebagai komunikasi harian. Ini antara masalah yang timbul antara murid-murid lah. Mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama. Apabila saya mengajar sejarah, saya perlu translate dalam dua bahasa. Mereka lebih memahami dalam bahasa Inggeris. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Saudari Haslita di atas luntangan yang sangat menarik, penuh dengan pendekatan digital. Okey, saya buka kepada soalan untuk yang sebelum tu saya juga nak mengucapkan selamat datang kepada Puan Ros Adila. Selamat datang Puan Ros. Okey, seterusnya saya buka soalan lah untuk sesi soal jawab dengan pembentang kita. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita tutup sesi soal jawab.